Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Syarif Abdul Rahman di Tadabbur Center pada juzuk yang ke-10 sempena 10 Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita akan merumuskan surah Al-Anfal, surah yang ke-8, dan surah At-Taubah, surah yang ke-9. Surah Al-Anfal dan surah At-Taubah yang berada dalam juzuk yang ke-10 ini menutup tirai 7 surah yang panjang selepas surah Al-Fatihah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menggantikan kitab Taurat, iaitulah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf, dan kemudiannya suratul Anfal dan suratul Taubah. Walaupun kelihatannya seperti 8 tapi sebenarnya 7, kerana Al-Anfal dan At-Taubah tiada antara kedua-dua surah ini Bismillahirrahmanirrahim, tiadanya ayat basmalah kepada surah At-Taubah, seolah-olah ia seperti satu surah yang bertaut dengan rapat antara Al-Anfal dan At-Taubah, meskipun ia sebenarnya adalah dua surah yang berbeza. Namun dianggap oleh para ulama yang menyatakan 7 surah yang panjang ini berakhir dengan suratul Anfal dan suratul Taubah. Secara ringkas, apakah yang disentuh di penghujung suratul Anfal dan apakah yang disentuh di permulaan surah At-Taubah? Sekiranya kita perhatikan suratul An'am, suratul A'raf, kita akan faham suratul Anfal dan suratul Taubah. Menurut Amin Ahsan Islahi rahimahullah, seorang mufassir murid kepada Abdul Hamid Al-Farahi, beliau berkata suratul An'am, suratul A'raf, suratul Anfal dan suratul Taubah adalah 4 surah yang membatalkan kepimpinan musyrikin Quraisy di Mekah selepas 4 surah sebelumnya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Maidah, membatalkan kepimpinan Yahudi Ahlul Kitab di Madinah. Dalam bahasa mudahnya, 4 surah sebelum menjelaskan Nabilah yang lebih layak untuk memimpin Madinah, dan 4 surah yang datang kemudian adalah menjelaskan, menegaskan Nabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang sepatutnya dan selayaknya kepada bumi Makkah. 4 surah sebelum adalah menyentuh mengenai Alkitab, di mana Nabi dididik oleh Allah untuk berhujah dengan Yahudi dan Nasara di Madinah menggunakan Alkitab mereka sendiri, Injil dan Taurat, manakala 4 surah terkemudian, Al-An'am hingga At-Taubah, tidak lagi banyak dialog dengan Ahlul Kitab, bahkan lebih mensasarkan kepada musyrikin di Makkah, dan bagaimana penghujahan menggunakan hujah-hujah akliyah, hujah-hujah kauniyah. Dan ini antara yang disebut oleh Islahi mengenai suratul An'am, suratul A'raf, suratul Anfal dan surah At-Taubah, di mana suratul An'am menegaskan legasi tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana tiada Nabi disebutkan di dalam suratul An'am melainkan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyantuni kaumnya yang menyembah matahari, bulan dan bintang dengan menggunakan logik akal yang sangat berkesan bagi orang yang memerhatikan dengan mendalam bagaimana gaya cerita itu dipersembahkan Allah dalam suratul An'am. Dan apa surah yang muncul kemudian, iaitu suratul A'raf, menunjukkan pertembungan antara legasi Nabi Ibrahim dengan legasi syirik yang diwariskan oleh Iblis la'natullah, dan itulah permulaan suratul A'raf, di mana pertembungan dipaparkan Allah antara Iblis la'natullah dengan panjang lebar dengan Adam alaihissalam, dan bagaimana pertembungan antara pejuang-pejuang tauhid selepas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang bertembung dengan al-mala' di pelbagai zaman, kaum-kaum pendosa di pelbagai zaman, itu diperincikan dalam surah yang penuh dan syarat dengan kisah orang-orang terdahulu, iaitulah suratul A'raf. Manakala suratul Anfal membuktikan bahawasanya kisah sejarah pasti berulang.
bagaimana sikap yang ada kepada al-malak terdahulu, kaum-kaum terdahulu yang berbangga dengan kemewahan, kekayaan dan kekuatan yang ada kepada mereka. Rupanya penyakit yang sama diwarisi oleh musyrikin Quraisy di Makkah. Tashabahat qulubuhum, hati mereka sama sahaja walaupun watak di dalam lipatan sejarah berbeza-beza. Kerana di dalam suratul Anfal Allah memaparkan kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas para penyembah berhala, sebagaimana surah sebelumnya memaparkan kemenangan para anbiya kepada kaum-kaum penyembah berhala. Dan tidak lain tidak bukan suratul Anfal memaparkan dari awal hingga ke akhir mengenai satu sahaja peperangan, iaitulah peperangan Badar. Sehingga surah ini juga dinamakan sebagai surah Badar, kerana konsistennya daripada awal hingga ke hujung ayat berbicara mengenai faktor-faktor Allah memberikan kemenangan kepada pasukan muslimin yang kerdil jumlahnya 313 menghadapi 1,000 pasukan musyrikin yang lengkap bersenjata. Bagaimana pasukan muslimin tidak bersedia untuk berperang kerana dalam minda mereka adalah ghairu dhati syaukati takunu lakum, iaitulah kafilah Abu Sufyan, tetapi akhirnya Allah takdirkan mereka bertembung dengan 1,000 pasukan musyrikin penyembah berhala yang lengkap bersenjata dan sudah bersiap sedia untuk berperang dengan pasukan muslimin. Jadi kalau anda mahu melihat bagaimana komentar langit kepada peristiwa perang ini, bukan komentar sejarawan, bagaimana komentar Allah Azza wa Jalla sendiri kepada perang ini, anda perlu tahu bagaimana takdir Allah bekerja. Bak kata Muhammad Al-Ghazali, bagaimana surah ini memberitahu anda bagaimana qadar Allah, takdir Allah bekerja untuk memenangkan pasukan muslimin. Dan kita perlu ingat, apabila kita membaca cerita sejarah di dalam Quran, ia bermakna cerita sejarah yang telah menjadi ayat Quran itu akan kekal hingga hari kiamat. Maknanya apa? Cerita itu walaupun sudah berlalu 1400 tahun yang lepas, namanya Perang Badar, ia akan terus dibicarakan, dibincangkan sampai hari kiamat. Lalu mengapa manusia masih membicarakan tentang peperangan Badar termasuk pada waktu hari ini? Ia kerana faktor-faktor yang memenangkan pasukan kerdil dahulu kala adalah faktor yang sama yang akan memenangkan pasukan yang kerdil pada hari ini. Jadi cerita kumpulan kerdil dimenangkan Allah bukan hanya cerita Perang Badar. Maka seseorang mukmin perlu tadabbur surah ini untuk mendapat faktor-faktor Allah boleh menangkan pasukan yang kerdil, iaitulah dengan syarat innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, iaitulah hati mereka gentar bila dibacakan ayat-ayat Allah. Dan apabila kualiti orang-orang beriman adalah takwa seperti ini, maka walaupun jumlah mereka kerdil, Allah akan menangkan mereka. Walaupun mereka tidak bersedia untuk berperang, Allah akan menangkan mereka. Terlalu banyak faktor-faktor bantuan Allah yang disebutkan di dalam surah ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi semua sedia maklum, Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Tetapi 16 hari yang pertama Ramadan, yang kali pertama para sahabat memulakan puasa yang difardukan, mereka telah mencapai matlamat difardukan puasa itu sendiri, iaitulah la'allakum tattaqun, iaitulah supaya mereka mendapat takwa. Lalu apabila mereka mendapat takwa, ataupun apa yang dihuraikan oleh ayat 2 surah ini sebagai idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila dibacakan ayat-ayat Allah, kerana Quran turun dalam bulan Ramadan. Jadi para sahabat pada tahun yang kedua Hijrah menyibukkan diri mereka selain daripada berlapar dan berdahaga untuk fokus kepada Quran yang diturunkan, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi Quran itu telah membina satu keberanian dan keyakinan, sehingga para sahabat ridwanullahu alaihim di dalam peperangan Badar menjadi golongan yang disebut di dalam suratul Baqarah, iaitulah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, alladzina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Ayat-ayat Allah telah menyebabkan mereka yakin mereka akan bertemu dengan Allah dan bukan bertemu dengan
kematian. Mereka bukan bertemu dengan Jalut, mereka bukan bertemu dengan Abu Jahal, mereka akan bertemu dengan Allah. Lalu Allah berikan kepada mereka keyakinan tentang pembalasan yang akan menanti mereka, pembalasan yang baik menanti mereka di alam barzakh. Lalu bila 16 hari berpuasa para sahabat sudah mencapai ke makam ini, maka Nabi di dalam peperangan Badar, sedia maklum, Nabi memerintahkan mereka untuk berbuka dengan seteguk air, dengan sebiji tamar, kerana mereka telah mencapai matlamat kefarduan puasa itu sendiri, dan kerana mereka berada di dalam medan peperangan, medan yang sangat memerlukan tenaga. Ya, Allah Ta'ala akan menangkan, tetapi sunnatullah juga perlu dipelihara, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak merakamkan di dalam surah ini bukan sekadar faktor-faktor syariatullah, faktor-faktor bantuan Allah, tetapi juga faktor-faktor sunnatullah, iaitulah faktor-faktor strategi Nabi SAW, seperti membenarkan para sahabat berbuka apabila menghadapi peperangan Badar, sebagaimana Talut membenarkan tenteranya untuk minum air walau seteguk sebelum bertempur dengan Jalut. Kemudian kita akan lihat surah At-Taubah, dan kata Islahi ketika merumuskan Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal dan At-Taubah, beliau berkata kerana surah sebelumnya adalah perang pertama Nabi SAW, maka surah At-Taubah memaparkan perang yang terakhir dalam hayat hidup Nabi SAW. Kalau dalam surah sebelumnya Al-Anfal, kemenangan pewaris ajaran Nabi Ibrahim, yakni Rasulullah, ke atas kaum penyembah berhala, maka surah At-Taubah turun sebagai pengumuman peluang terakhir diberikan kepada kaum penyembah berhala sebelum mereka diheret kepada kehancuran dan azab neraka Jahannam. Itu makluman tuan-tuan, surah At-Taubah ini turun selepas pembukaan Makkah dan menjelang peperangan Tabuk. Pendek kata, ia turun kepada Nabi SAW pada tahun selepas tahun yang ke-8 Hijrah, di mana Nabi telah diberikan kemenangan ke atas tanah Nabi Allah Ibrahim AS, iaitulah tanah ditinggalkan zuriatnya, iaitulah tanah suci Makkah. Jadi surah ini permulaannya mengumumkan bahawasanya selepas 13 tahun kamu melihat 89 surah dibentangkan oleh Nabi SAW dengan 89 cara yang berbeza-beza, 89 keunikan. Dan selepas kamu, wahai musyrikin Quraisy, menyaksikan mukjizat bulan terbelah pada tahun yang ke-8 kenabian, dan selepas kamu menyaksikan mukjizat perang Badar, dan selepas kamu menyaksikan mukjizat, saya tidak boleh kata mukjizat, saya boleh katakan kehebatan pembukaan Mekah, di mana pembukaan Mekah ini berlaku tanpa peperangan, dan tiada sebarang burung ababil diutuskan kepada orang-orang asing yang datang untuk mendatangi Mekah. Jadi ini menunjukkan sememangnya mereka lah yang selayaknya memimpin tanah suci Mekah, kerana tiada burung ababil diutuskan kepada mereka untuk dimusnahkan mereka ini. Ini menunjukkan mereka lah orang selayaknya untuk memimpin Mekah. Kalau dengan 4 peristiwa ini kamu tidak lagi boleh untuk beriman, iaitulah 89 surah yang turun sepanjang 13 tahun Nabi di Makkah. Yang kedua, selepas mukjizat bulan terbelah. Yang ketiga, selepas mukjizat peperangan Badar. Dan yang keempat, selepas tiada burung ababil datang kepada para sahabat yang mendatangi bumi Makkah pada tahun ke-8 Hijrah, maka jelaslah sepatutnya kamu tiada lagi sebab untuk mengekalkan syirik. Namun sekiranya selepas Nabi buka Makkah tanpa peperangan, kamu masih lagi mahu mengekalkan syirik kamu, maka get out, sila keluar daripada dua tanah suci ini, sila keluar daripada tanah suci Makkah, pergi cari di seluruh semenanjung Arab, masih adakah lagi orang menyembah berhala, pergilah duduk dengan diorang. Lalu kamu akan mendapati seluruh semenanjung Arab sudah tidak ada sebarang kaum penyembah berhala. Jadi ini adalah ancaman dan amaran terakhir daripada Allah Azza wa Jalla kepada musyrikin Quraisy di Makkah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi 4 ashhur wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kamu selama 4 bulan di atas muka bumi Allah ataupun di semenanjung tanah Arab. Kamu carilah siapa yang boleh melindungi kamu lagi
nescaya kamu tidak akan temui lagi. Dan ketahuilah bahawasanya kamu tidak boleh melemahkan lagi Allah, dan sesungguhnya Allah menghina semua orang-orang yang mengekalkan dirinya di dalam kekufuran. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.